Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita untuk mensyukurinya pada setiap masa dan setiap waktu. Bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi peluang untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada syarah Al-Allamah Syekh Al-Hudhudi di atas matan Sanusiyah ini. Setelah beberapa minggu kita terpaksa tangguhkan, kita sambung kembali pada kata syarih rahimahullah, qauluhu au bitta'lil, qauluhu au bitta'lil. Ini perbincangan berkaitan dengan sifat yang mustahil, lawan bagi iradat. Lawan bagi iradat, yang mana mensyuraikan pada matan Imam Sanusi, wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Lawan bagi iradat bahawa mustahil Allah mengadakan sesuatu daripada alam ini dalam keadaan karahatihi liwujudihi, tidak ingin Allah perkara itu ada. Tuhan tak ingin ada, Tuhan tak ingin benda itu ada, tiba-tiba ada. Adami iradatihi lahu, karahatihi liwujudihi dengan makna adami iradatihi lahu, Tuhan tak berkehendak bagi ada perkara itu. Itu salah satu makna yang lawan bagi iradat. Au ma'adzuhul, atau dalam keadaan lalai. Awil ghaflah, atau lupa. Au bitta'lil, atau dengan cara illah ma'lul. Au bittabai, atau dengan cara berlakunya secara tabiat. Jadi lawan bagi iradat ni, yang nakid iradat ialah adamul iradah. Adamul iradah ni tidak berkehendak, banyak tafsirannya. Jadi ada dalam keadaan tak berkehendak tu, makna dia tu bukan makna kita faham tak ambuh saja. Dia menafikan iradat, boleh jadi dengan tidak nak. Adamu karahatihi, adamu iradatihi, tidak berkeinginan. Ada boleh dengan keadaan buat dalam keadaan lala, tak berkehendak juga. Buat dalam keadaan lupa, tak berkehendak juga. Makna tidak ada iradah yang sempurna di situ. Atau berlaku dengan cara illah ma'lul, ataupun dengan cara tabiat yang kita akan syarahkan nanti. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu au bitta'lili au bittab'i, atau mengadakan Allah sesuatu daripada alam ini dengan cara ta'lil atau dengan cara tabiat. Dengan cara ta'lil ataupun dengan cara berlakunya dengan tabiat. Hadza aidan yata'allaku biijadi syai'in. Ini juga bertakluk, berkait dengan mengadakan sesuatu. Apa takdirnya?
Ai wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala, dan antara perkara yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala, ijadu syai'in minal alami, bahawa mengada sesuatu daripada alam ini, bitta'lil, dengan cara ta'lil, au bittab'i, atau dengan cara tabiat. Itu juga menafikan iradat yang sempurna. Sebab apa? Sebab terjadinya bukan dengan kehendak langsung Tuhan, tapi terjadi dengan sendiri. Terjadi dengan sendiri. Jadi terjadi dengan sendiri ni boleh berlaku dengan cara ta'lil, illah ma'lul. Illah ma'lul macam mana? Iaitu antara muathir dengan athar itu, antara illah dengan ma'lul itu berlaziman, yang tidak ada bergantung kepada sebab. Mana kalau ulama buat contohnya macam gerak cincin dengan gerak jari lah. Gerak cincin, gerak jari lain pun sama je. Gerak jam dengan gerak jam di tangan ni, kita gerak tangan kita, tergerak jam. Kita gerak jari kita, maka tergeraklah cincin. Jadi antara gerak jari dengan gerak cincin itu berlaziman. Cincin tergerak dengan bergeraknya jari. Gerak cincin, gerak jari itu berlaziman yang tidak terhenti atas sebab ataupun ternafi mani'. Makna berlaziman yang secara langsung. Itu dipanggil secara ta'lil. Maka berlaku begini, kalau berlaku sesuatu daripada alam ni dengan cara ta'lil, maknanya adakah di situ ada kehendak Tuhan di situ? Kehendak Tuhannya pada gerak jari je. Kalau Allah menggerakkan jari, tergerak cincin. Faham tak? Cincin bergerak tu bukan kehendak Tuhan dah, tapi jadi secara ikut sekali. Yang dipanggil sebagai jadi secara illah ma'lul. Nampak? Jadi makna terlepas sesuatu perkara daripada alam ini, terlepas daripada iradat Allah. Itu yang ahli sunnah wal jamaah menyebut dan mendetailkan pada masalah iradat ni. Tak? Oleh kata Tuhan tak perlu dah buat gerak cincin, kerana Tuhan buat gerak jari, maka cincin ikut gerak sekali. Faham? Jadi yang Tuhan buat gerak jari je. Yang Tuhan buat gerak jari saja. Gerak cincin dia tidak buat, tapi dia ikut turut dengan gerak jari. Maknanya ada perkara yang berlaku tanpa perbuatan Tuhan. Nampak tak itu? Jadi di situ yang ahli sunnah menekankan dan membincangkan perkara yang mustahil, yang menafikan iradat, ialah berlaku dengan ta'lil. Itu contoh. Dalam konteks perbincangan ilmu akidah, yang ta'lil yang akan dibincangkan ni ialah bahawa berlaku sesuatu pada alam ini ataupun wujud alam ini ialah diilahkan oleh wujud Tuhan. Itu perbincangan ahli falsafah yang mengatakan alam ini ialah ma'lul dan Tuhan ni ilah kepada wujud alam. Ada Tuhan, maka ada alam. Bukan Tuhan buat alam. Awak ni i'tikad yang kufur ni. Ini i'tikad yang kufur. Yang contoh cincin dengan gerak cincin, gerak jari tu contoh nak faham bagaimana konsep ilah maklul. Jadi ulama buat contoh tu. Kalau orang i'tikad gitu, kata orang i'tikad gitu, macam mana? Orang i'tikad gitu dia jadi Mu'tazilah. Dia i'tikad tu sesat. Tapi kalau dia masih sandarkan gerak jari tu Tuhan buat juga, dia tak sampai tahap kufur lagi. Dia dipanggil terhasil dengan cara tawallud, beranak, bertawallud ni beranak lah. Gerak jari ni memberanakkan, mengesangkan kepada gerak cicing tu. Selagi mana dia nisbah juga, dia nisbah bahawa berlaku gerak itu, gerak jari itu Tuhan buat dengan kuah yang Tuhan letak pada jari. Nampak tak? Dengan kuah yang Tuhan letak pada jari itu, maka tergeraklah apa yang ada kat jari.
Tapi yang kufur ini, yang kata i'tiqad dengan ilah ma'lul dan dengan secara tabiat ni kufur, ialah pada penciptaan, pada khalqul alam dan penciptaan apa yang ada di alam ini, menafikan iradat Tuhan dengan makna sebagaimana ahli falsafah kata, alam ni ialah ma'lul kepada Allah. Allah ilah kepada alam ini. Bila ada Allah, ada Tuhan, pasti ada alam. Kalau kita faham konsep ini, inilah yang sebenarnya asas kepada pandangan Ibn Taymiyah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kudrat. Ma min qadirin illa walahu maqdur. Tidak ada yang qadir, yang berkuasa, kecuali ada kesan kuasanya itu, maqdur dia itu. Jadi Allah qadirun, dan kudrat Allah azali. Bila Allah bersifat dengan kudrat sejak azali, pasti kudrat memberi kesan. Maka bila Allah tu kudratnya sejak azali, dan kudrat itu ghairu mu'attalah, tidak kita panggil tidak berfungsi. Makna kudratnya itu berfungsi lah. Kalau kita kata Allah ada kudrat tapi kudrat tak berfungsi, menunjukkan lemah kudrat Tuhan. Maka Ibn Taymiyah mengatakan lazim daripada ada kudrat bagi Allah sejak azali, pasti ada makdur, makhluk yang dibuat oleh kudrat. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahawa Allah sempurna dengan sifatnya sejak azali. Kesempurnaan sifat kudrat menuntut bahawa ada makdur, ada benda yang dibuat oleh kudrat. Okey. Dan benda yang dibuat oleh kudrat tu dibuat oleh kudrat. Tapi bila ada kudrat, lazim ada makdur. Faham tak tu? Bila ada kudrat, lazim ada makdur. Maknanya akan ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta dengan adanya kudrat sejak azali tanpa ada permulaan. Yang ini panggil hudutsun naw' hadithul afrad. Alam ni di sisi pandangan mereka, dan mereka masih menerima benda ni lah. Kalau tengok pihak-pihak yang tidak aliran ahli sunnah ni, di kalangan salafiyah, wahabiyah ini, mereka masih berpegang bahawa inilah satu kebijaksanaan, geniusnya pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, yang cuba mengharmonikan kesempurnaan sifat Tuhan, bahawa ada makhluk yang dicipta, dan sebelum tu ada makhluk yang dicipta, dan sebelum tu ada makhluk yang dicipta, dan sebelum tu ada makhluk yang dicipta, yang tak ada kesudahan sejak zaman azali, yang dipanggil qidamun naw'il alam. Alam ini secara naw' dia, makna secara kumulatif keseluruhannya, dia tak ada permulaan. Kenapa tak ada permulaan? Tak ada permulaan sejak azali kerana sifat Tuhan, kudrat Allah sempurna sejak azali. Tentu ada yang diciptakan, maka tentu ada yang diciptakan, tak ada permulaan. Tetapi setiap daripada satu-satu itu dicipta Tuhan. Hadithul afrad, afrad kepada alam baharu. Nauk dia, jenis dia itu kita panggil sebagai qadim, sebab dia tidak ada mula, kerana kudrat Tuhan azali, pasti apa yang dicipta Allah Ta'ala juga ada sejak azali. Nampak? Okey. Ini panggil tasalsul al-alam fil azal. Tasalsul berantaian wujud alam ni sejak azali, atas fahaman alam ini qadimun naw' hadithul afrad. Dia tak kata diri alam tu qadim, tak. Diri penciptaan satu-satu tu baharu, tetapi kerana tidak ada yang baharu kecuali sebelum tu ada yang dicipta Tuhan, dan tidak ada kecuali sebelum tu ada dicipta Tuhan, maka sebenarnya tidak ada permulaan lah bagi naw'ul alam.
jenis alam tu tak ada permulaan lah. Sebagaimana kudrat Tuhan azali, tidak ada permulaan. Tengok. Dan ini jelas-jelas bercanggah dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh a'immah, antaranya Imam Bukhari. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Kana Allah, adalah Allah, wa lam yakun syai'un, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Kana Allah, Allah wujud sedia kala, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Makna apa? Makna ada dalam, kita panggil satu tempoh lah, yang kita nama ulama kalam namakan tempoh azali, yang tidak ada kecuali Allah sahaja. Tidakkah dalam hadis ini Nabi kata Allah itu ada dan tidak ada sesuatu bersamanya, melazimkan bahawa tidak ada wujud, walaupun makdur bagi kudrat, walaupun makhluk. Tak ada lah. Bila kata ada sesuatu yang tercipta dengan kudrat Tuhan sejak azali, menunjukkan bahawa Allah tidak lagi lam yakun syai'un ghairuh. Tidak ada sesuatu selain Tuhan. Tak lah makna Tuhan Tuhan ada bersamanya makhluk yang dicipta. Maka Tuhan tidak lagi bertunggalang sejak azali. Walhal hadis jelas mengatakan Allah wujud tanpa ada sesuatu selain daripada dia. Di sisi ahli sunnah, makhluk ini ada permulaan. Ada permulaan. Ada permulaannya. Di sisi mereka, makhluk ini ada mula pada setiap kejadian, tapi tiada mula secara keseluruhan. Boleh? Okey. Maka itu konsep ta'lil. Au bil tabi'i, atau secara tabiat. Tabiat ni berlaku secara tabiat, secara tabi'i. Dia iaitu berlaku sesuatu dengan terhenti atas asbab dan ternafi mani'. Makna berlaku dengan syarat-syarat. Itu panggil berlaku dengan tabiat lah. Ada tabiat ni dia tidak secara talazum yang mubasyarah, tetapi maknanya terhenti kepada cukup syarat, ternafi mani', maka berlakulah suatu itu. Nak terbakarnya kertas, mesti ada api. Api pula mesti didekatkan dengan kertas. Kertas itu mestilah basah, mestilah tidak basah. Faham tak? Jadi ada syarat-syarat yang menyebabkan berlaku kebakaran pada kertas. Okey. Kita tengok apa kata Syekh. Wa makna zalika, makna demikian itu an yakuna wujuduhu yalzamu minhu wujudul kainat. Bahawa wujud Tuhan itu lazim daripadanya oleh adanya kainat. Bila ada Tuhan, ada kainat. Bukan Tuhan buat. Nampak? Jadi konsep Ibn Taymiyah walaupun tak sama dengan falsafah. Kalau falsafah betul macam ni kufur kufur. Tapi konsep yang disebut oleh Ibn Taymiyah tadi ada persamaan, tidak kufur tapi bid'ah. Bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat hampir-hampir dekat dengan pandangan ahli falsafah. Cuma ahli falsafah mengatakan wujud Tuhan lazim ada Tuhan, ada kainat. Tak? Jadi beza sikit je. Kainat tu ada, Tuhan buat. Tapi pani tak ada salafus soleh pun yang berpendapat dengan pandangan ini. Macam mana boleh dinisbahkan pandangan tersebut kepada salaf? Itu jaga-jaga. Penjenamaan salaf ini, kita jangan tertipu dengan penjenamaan salaf. Salaf mesti dilihat dengan pandangan salaf yang betul. Tak? Bukan kata ini gini salah ni, Syairah bukan salah ni, Maturidiyah bukan salah. Betul ke bukan salah? Betul ke pandangan awak tu salah? Jadi kita kena kaji dan kita kena selidik. Sebab ramai orang berhujah dengan pandangan itu untuk membetulkan pandangannya dan membid'ahkan pandangan orang lain. Okey. Makna dengan ta'lil, makna zalika ay at-ta'lil an yakuna wujuduhu yalzamu minhu wujudul kainat. Lazim ada Allah
lazim daripadanya adanya kainat. Ada Tuhan, ada kainat. Tuhan ada kainat. Tanpa Tuhan buat. Kaluzumil ma'luli li'illatihi wal matbu'i li tabi'atihi, seperti lazimnya maklul bagi ilahnya dan lazimnya matbu', perkara yang ditabiatkan bagi tabiat dia. Bila ada lazim maklul bagi ilahnya, maknanya apa? Kalau kita gerak cincin dengan gerak jari tadi kan, gerak cincin, gerak jari, mana ilah, mana maklul? Gerak jari ialah ilah, gerak cincin ialah maklul. Kalau rasa payah, ilah ni sebab lah, maklul ni musabab. Jadi kalau nak letak ilah dengan maklul ni, kalau tertukar senang je. Mana sebab? Gerak jari. Yang disebabkan berlaku hasilnya apa? Gerak cincin. Gerak jari menghasilkan gerak cincin. Jadi gerak jari itu sebab kita panggil sebagai ilah. Gerak cincin itu kita panggil sebagai maklul. Matbu' li tabi'atihi. Dan perkara yang ditabiatkan bagi tabiatnya. Matbu'. Kita kata tabiat. Api membakar. Api tabiatnya membakar. Jadi tabiat api. Matbu'nya kebakaran tu. Kebakaran. Makanan mengenyangkan, kenyang. Kenyang tu matbu'. Tabiat dia makanan. Makanan itu tabiat makanan mengenyangkan. Jadi kenyang tu ialah hasil daripada makan tu. Hasil daripada makan. Okey. Wa ma'na habis itu. Mithalul illah 'inda qailina biha, contoh illah bagi orang yang berkata dengannya. Contoh illah bagi orang yang berkata dengan illah ini, yang mengatakan bahawa berlaku dengan secara illah maklul. Qabbahahumullah, moga Allah hinakan mereka. Moga Allah hinakan mereka. Imam Sanusi ni pedahlah, tajamlah doa-doanya ke atas orang-orang yang ahli bid'ah ni. Memang terkenal lah. Kalau dalam kitab-kitab dia, qabbahahumullah, moga Tuhan hinakan dia. Bagi orang yang mengatakan demikian, al-mithalu al-illati 'inda al-qailina biha qabbahahumullah. Gugur tu. Gugur satu kalimah. Harakatu. Tulis harakatul isbi'. Harakatul isbi'. Letak harakatul isbi'. Contoh ilah ialah gerak jari. Fa innaha illatun li harakatil khatami. Gerak jari itu ilah bagi gerak cincin. Fayalzamu min harakatil isbi'i harakatu al-khatami. Maka lazim dari gerak jari, lazim oleh geraknya cincin. Bila gerak jari, cincin pun gerak sekali. Itu ilah maklul. Wa mithalut tabi'ati, contoh tabiat pula, indal qaili biha, di sisi yang berpandangan dengannya. Siapa ni? Ni ahli-ahli tabiat. Di kalangan ahli tabiat ni, kalau zaman dulu ahli-ahli sains, ahli-ahli sains qudama lah, yang bukan kata ahli sains sekarang ni, hak Islam, hak tak Islam lah ni. Sebab dia kaji tentang alam unsur, maka dia kaitkan kejadian tu dengan tabiat tanpa dia sandarkan kepada Allah.
yang berpandangan dengan ta'lil ni ialah ahli falsafah. Contohnya ialah an-naru khabar dia. Fa innaha tabi'atun, kerana api itu tabiat, tu'athiru fil ihraqi, memberi kesan pada kebakaran, pada membakar lah, memberi kesan pada membakar. Lakin, tetapi idza wujidat syurutuha, bila didapati syarat-syaratnya. Bezanya tabiat dia bukan langsung, tapi ada syarat-syarat yang kena penuhi. Apa dia syarat-syarat dia? Wa huwa mumassatuha, iaitu bersentuhannya api itu. Mumassatuha, api ni muannats majazi, mumassatuha lil hatabi, menyentuhnya api bagi kayu api. Hatab, kayu api. Masalan, sebagai contohlah, tak kiralah sentuh kertas ke sentuh apa, bersentuh api dengan benda yang nak dibakar tu. Wantafa mani'uha, dan ternafi mani'. Mani' dia ternafi mani'nya, penghalangnya. Apa dia? Wa huwal balalu, iaitu basah. Kalau kayu api basah, kita sentuh dengan api pun tak terbakar. Jadi kesan tabiat itu dia berhajat kepada cukup syarat ternafi mani'. Ya. Wa hadza huwal farqu, dan inilah dia perbezaan bainaha, antara tabi'ah, wa bainal illah, dan antara illah. Idzil illatu, kerana illah itu la yatawaqqafu ta'thiruha ala syai'in, illah dia tidak terhenti kesannya itu di atas sesuatu. Illah berlaziman secara mubasyarah, langsung gerak jari gerak cicing. Bi khilafi tabi'ati, berlainan dengan tabiat. Tabiat dia kena ada syarat-syarat dia. Makan mengenyangkan, makanan mengenyangkan. Dah. Nak kenyang ni cukup syarat lah. Makanan itu cukup. Ada. Perut itu cukup dengan makanan tu. Baru kesang. Bi khilafi tabi'ati, lain dengan tabiat. Fa'in, makna apa dia? Fa innaha la tatawaqqafu ala syai'in. Habis. Wa wajhu munafati hadhihi al-umuri al-arba'ati, dan wajah ternafinya ini perkara yang empat. Okey. Apa empat perkara? Makna berlaku dengan karahah. Berlaku dengan yang kedua, berlaku dengan apa? Udhuhul wal ghaflah. Yang ketiga ialah berlaku dengan illah. Yang keempat berlaku dengan tabi'ah. Wajah ternafi empat perkara ini. Makna apa dia alasan ataupun logik bahawa empat perkara ini ialah penafian bagi iradat. Pertama, an yakuna annal karahata, wajhul munafati hadhihi al-umuri al-arba'ati, annal karahata tastalzimu nafyal iradati. Yang pertama, kerana karahiyah tu, karahiyah, tak embuh, Tuhan tak embuh buat, Tuhan benci, Tuhan tak nak tu, menafikan iradat. Andai kata alam ini, sesuatu di alam ini berlaku dalam keadaan bukan kehendak Tuhan, tidakkah itu menafikan kehendak? Satu. Wadzuhulu wal ghaflatu, wa anna dhuhula dah. Wadzuhula wal ghaflata, dan zuhul dan ghaflah itu, lalai lupa itu, wadzuhula wal ghaflata yastalzimani nafyal ilmi al-mustalzimi nafyal iradati. Zuhul
lalai dan lupa itu melazimkan ternafi ilmu. Bila kata sesuatu tu berlaku dalam keadaan Tuhan tak sedar, lalai, ataupun Tuhan tak ingat, Tuhan lupa, makna apa? Cacat pada apa tu? Tak ingat, lupa tu cacat pada ilmu. Sedar-sedar jadi. Ada. Macam kantung-kantung Mak Saleh buat lah. Tuhan salah buat alam ni. Macam-macam dia reka. Dia buat kartun-kartun berlaku alam ni kerana tersalah. Jadi Tuhan nak lain jadi lain. Maka melazimkan ternafi ilmu. Yang mana ternafi ilmu ni yastalzimani nafyal ilmi, yastalzimani nafyal ilmi, kena baca al-mustalzimah lah. Al-mustalzimah jadi sifat kepada nafya. Wadzuhula wal ghaflah, ay wa anna dzuhula wal ghaflata, dan zuhul dan ghaflah itu yastalzimani nafyal ilmi, melazimi akan ternafi ilmu. Al-mustalzimah, ternafi ilmu yang melazimkan. Jadi mustalzimah tu baca bari fatah, dia jadi sifat kepada nafya. Nafya tu jadi maf'ulun bih kepada yastalzimah. Al-mustalzimah yang ternafi ilmu tu melazimkan nafyal iradah. Bila tak ada ilmu, tak ada tahu, maknanya tak ada nak. Ketiadaan ilmu melazimkan ketiadaan kehendak. Cakap mudah, tak tahu, benda tak tahu, benda tu ada orang nak tak? Tak ada. Sebab dia tak tahu, macam mana dia nak? Kalau saya kata nak tak kul washkur ataupun nak tak mabrumah, nak tak? Awak terfikir tak nak mabrumah? Tak terfikir benda pula mabrumah ni. Sebab kita tak tahu. Kalau kita search internet, apa itu mabrumah? Tak. Kurangnya kita tak tahu. Nak tak? Tak. Kita tak terfikir pun nak. Bila kita search internet, tengok ni. Benda ni. Tulis benda ni. Nak tak ni? Sedap ni, mahal. Makanan gini, berumah. Sejenis kuih. Awak rasa awak tahu dah sikit, walaupun awak tak tahu rasa mana. Nampak sedap. Boleh jadi nak. Jadi macam mana nak benda tak tahu? Jadi ternafi ilmu melazimkan ternafi iradah. Itu. Tapi dengan wasitah lah. Wasitah. Tadi nafi iradat, karahiyah tu nafi secara mubasyarah. Ini nafi dengan wasitah. Kenapa? Ghaflah dan zuhul menafikan ilmu, yang mana ternafi ilmu tu menafikan iradat. Dia berlaku wasitah perantara tu. Li'annal iradata hiyal qasdu, kerana iradat itu ialah qasad ila takhsisil mumkini bi ba'di ma yajuzu alaihi. Iradat tu apa? Iradat tu qasad, kehendak pada menentukan mungkin dengan sebahagian apa yang harus atasnya. Apa itu kehendak? Makna Allah menghendaki, makna Tuhan nak, dan Tuhan tentukan mungkin itu berlaku atas satu sifat yang khusus. Kita, Allah nak jadikan kita dengan satu sifat. Makna sifat kita boleh jadi macam-macam. Putih, gelap, sawo matang, kuning, macam-macam. Tinggi, rendah, pendek, hidung macung, dan seumpamanya. Kebarangkalian tu, bila iradat ialah Allah menentu mungkin dengan sebahagian apa yang harus ke atasnya. Okay? Jadi wal qasdu ila ma yajhalu muhalun, qasad kepada sesuatu yang dia jahil mustahil. Mana orang boleh berkehendak benda orang tak tahu?
Kalau sebelum saya sebut man berumah ni, awak tak tahu, awak ada nak terfikir ke nak makan? Tak, awak terfikir kayak gini nasi benda lagi ni. Nasi lauk apa lagi yang akan dibekalkan oleh pihak pusat Islam masjid ni? Contoh. Tu awak dah tahu kan, makan malam ni nak makan apa ni? Roti canai ke nasi goreng? Sebab kita tahu lah tu. Kalau benda kita tak tahu, kita takkan ada kosak, takkan ada kehendak. Jadi dia menafikan juga iradat. Okey, habis. Wa kadza at-ta'lilu wat-tab'u, dan demikianlah juga ta'lil dan juga at-tab'u, tabiat itu, yastalzimani qidamal alami, melazimkan kedua-duanya kidam alam ini. Jadi yang ketiga keempat dibincang sekaligus lah tu, ta'lil dengan tabiat itu melazimkan kedua-duanya kidam alam. Kenapa? Lianna illatahu wa tabi'atahu qadimatun, kerana illah bagi alam ini dan tabiat bagi alam ni qadimah. Jadi sebahagian ahli falsafah mengatakan Tuhan ni illah kepada alam, atau Tuhan ni tabiat kepada alam. Ada Tuhan dengan cukup syarat-syaratnya, ada sendiri makhluk lah. Berlaku Big Bang contohnya, teori tu bila kondisi tertentu gas dengan gas tu berlakulah letupan nova yang besar yang menyebabkan lahirnya alam ini. Ada prinsip yang mana mengatakan berlaku dengan sendiri. Berlaku dengan sendiri. Kalau berlaku Tuhan buat, itu lain ceritalah. Ini berlaku secara tabiat semula jadi dia, bukan dengan perbuatan Tuhan. Maka ini konsep berlaku secara tabiat. Kalau berlaku tanpa proses-proses tu, berlaku langsung, dia berlaku dengan cara taklil, illah maklul. Jadi bagi mereka ahli falsafah, alam ini terjadi kerana Allah ada Allah, ada alam. Macam mana adanya? Sama ada secara illah maklul, ada Tuhan, pasti ada alam, ataupun secara tabiat, Allah ini tabiat bagi alam. Maka kedua-duanya itu melazimkan kidam alam, lianna illatahu wa tabi'atahu qadimatun, wal qadimu, dan yang qadim itu la yuqsadu bil ijad, tidak dikehendaki untuk mengadakan. Bila sesuatu tu qadim, adakah berkehendak pada mengadakan yang qadim? Tak dah. Sebab apa? Sebab dia telah ada. Yang qadim makna yang telah ada, sedia. Sedia makna ada dah. Bila ada dah, berhajat ke untuk diadakan? La yuqsadu bil ijad, tidak dikosakkan dengan mengadakan. Sebab dah ada dah, sia-sia buat benda ada dah. Li'annahu mawjud, kerana dia telah ada. Li'anna tahsilal hasili muhalun, kerana tahsilul hasil itu mustahil. Nampak? Habis, selesai. Faham jadi bacaan daripada ilmu kalam kita ini, kalau kita nak lihat kepada perbahasan falsafah moden ataupun falsafah barat, kita boleh bacalah teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafahnya, Descartes dan seumpamanya. Kita baca bagaimana mereka cuba menceritakan tentang kejadian alam ni. Kita nampak situ bahawa hujah-hujah yang mereka bawa itu sebenarnya telah lama dijawab oleh ulama-ulama kalam kita. Ulama ahli kalam kita telah buat. Cumanya mereka gunakan bahasa mereka dan istilah mereka. Walhal kalau kita simplifykan dia, kita mudahkan bahasa mereka, rupanya hujah tu hujah yang telah lama dah ulama kita jawab belaka dah. Kalau gini apa jawapannya, kalau gini apa akan berlaku, kalau berlaku gini apa akan hasil. Okay, habis. Qala al-musannifu wa kadha yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma.
Dan mustahil, begitulah mustahil atas Allah Ta'ala oleh jahil. Mustahil jahil. Wa ma fi ma'nahu, dan yang apa yang pada makna jahil. Jahil dan apa yang pada makna jahil. Jahil satu, yang seumpama jahil pun. Ma fi ma'nahu ay ma fi ma'nal jahli. Dia jahil ni ada beberapa jenis jahil. Basit dengan murakkab lah, sebab akan sebut nanti lah, dan macam jahil. Itu ma fi ma'nahu. Al-jahlu wa ma fi ma'nahu, jahlu bi ma'lumin ma. Jahil dengan apa-apa maklum, jahil dengan apa-apa perkara, itu mustahil. Wal mautu, demikianlah juga mati, lawan kepada hayat. Was-samamu, as-samam pekak, lawan bagi sama. Wal ama, buta, lawan bagi basar. Wal bakamu, dan al-bakamu, bisu, lawan bagi berkata-kata. Hadhihi aidan abdadun limuqabiliha. Kata syarih, ini juga lawan-lawan bagi muqabilnya, lawan bagi muqabil dia. Muqabil sifat wajib tu, lawan dia lah. Ammal jahlu, adapun jahil itu, fahuwa diddu al-ilmi. Jahil itu diddul ilm. Nampak sini, dia jahil, al-maut, as-sama, wal-ama, wal-bakam. Dia guna istilah al-dad, dan penggunaan al-dad di sini ialah penggunaan istilahi, bukan did dengan makna muqabalah, ataupun dia panggil mutlaqut tanafi, bukan semata-mata lawang je. Did dengan makna istilahi. Beza dulu kan, ada nakid, ada did. Ingat tak? Nakid dan did, apa bezanya? Did ini ialah lawan sesuatu yang kedua-duanya maujud, seperti putih dan juga hitam. Putih satu sifat yang ada, maknan maujud. Hitam satu sifat yang ada. Lawan antara al-abyad wal aswad, lawan diddain nama, lawan bentuk did, kerana putih ada, hitam ada. Faham? Yang kedua ialah nakid. Nakid ini lawanan antara sesuatu dan penafian dia. Lawanan antara sesuatu dan penafian dia. Macam kita kata aswad dengan apa? La aswad. Yang hitam lawannya yang tidak hitam. Atau as-sawad lawannya la sawad. Hitam lawannya la sawad. Itu lawan bentuk nakid. Jadi lawan bentuk nakid ialah lawan dengan kita nafikan apa yang kita nak lawan tu. Okey. Jadi abdad di sini ialah abdad pada istilah. Amal jahlu, adapun jahil, fahuwa diddul ilmi, lawan kepada ilmu. Itu sisi ahli sunnah. Di sisi Mu'tazilah dia kata al-jahlu ni termasuk daripada lawanan adam malakah. Adam malakah ni makna sesuatu ilmu tu lawan dia ialah tak ada ilmu. Tapi bagi sesuatu yang menerima bersifat. Menerima bersifat. Contoh manusia. Manusia ilmu satu sifat. Okey. Jahil itu ialah ketiadaan ilmu. Jadi manusia ni menerima bersifat dengan ilmu, menerima bersifat dengan tidak ilmu yang dipanggil jahil. Itu dipanggil adam malakah. Maka amal jahlu fahuwa diddul ilmi, ialah lawan bagi ilmu. Hadha huwa madhhabu hadha. Tak ada huwa tak? Ada situ. Ada ustaz, ada huwa tak? Hadha madhhabu je. Hadha madhhabu. Huwa tak ada Ada pun tak apa. Tak ada kesan pun.
hadza madhhabu ahli sunnati, ini mazhab ahli sunnah yang mengatakan al-jahlu diddul ilmi. Maknanya apa? Ilmu ni satu sifat yang wujudi, jahil pun satu sifat yang wujudi. Bukan makna jahil ni ialah penafian bagi ilmu, tak, dia satu sifat yang wujudi. Makna Tuhan buat jahil, Allah Ta'ala buat seorang, bagi seorang itu kejahilan. Bukan makna jahil dia tu kerana tak ada ilmu saja. Tu iyalah. Tapi jahil tu satu sifat yang ada pada orang tu. Contoh lain lagi, al-hayah wal maut, hidup dan mati. Hidup satu sifat Tuhan buat pada sesuatu kainat, maka kainat itu hidup, hayyun. Mati pula, adakah mati itu ialah tak ada hidup? Di sisi ahli Mu'tazilah ya. Di sisi ahli sunnah, mati itu ialah satu sifat pula, makna yang Tuhan buat bagi sesuatu kainat. Bila ada sifat tersebut, dia itu mayyit, dia itu mati. Ini berdasarkan ayat Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata, Tuhan yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Makna bila Tuhan cipta, makna ada. Maka al-maut yang lawan bagi hayat, kedua-duanya ada. Maut pun maknan wujudi dan al-hayah pun maknan wujudi. Sifat yang ada. Okey, jadi di sini wa hadza madhhabu ahli sunnah. Ini mazhab ahli sunnah. Wallazi fi ma'na, jadi makna sini lawan kepada mazhab ahli sunnah itu, lawan kepada mazhab ahli sunnah itu ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata dia bukan did, jahil ni bukan did. Okey. Jadi di sini dia jahil di sini Mu'tazilah bukan makna yang wujudi, bukan sifat yang wujudi. Bukan sifat yang wujudi, tapi ternafi ilmu tu dipanggil jahil. Wallazi, okey, selesai situ. Wallazi fi ma'nal jahli, dan yang pada makna jahil. Mustahil jahil kan? Dan mustahil yang serupa, yang ada pengertian jahil. Apa dia? Fahuwa asyakku. Oh, ada fahuwa? Tak ada lah. Tak ada. Jadi buang. Sebab ni pun dia copy paste ni ada silap banyak ni. Wallazi fi ma'nal jahli asyakku. Buang fahuwa, buang ialah syak. Wadhannu wal wahmu, syak, zon dan waham. Itu yang kata jahil kalau dengan pengertian tidak ada ilmu ataupun tak ada maklumat langsung, kosong. Itu jelaslah lawan bagi ilmu. Tapi yang lawan bagi ilmu juga ialah zon, syak dan waham. Itu maknanya tidak ada ilmu yang yakin. Ilmu dengan makna yakin 100%. Jadi kalau syak 50-50, makna ada percentage, ada peratusan jahil. Maknanya dia tidak tahu sepenuh. Ini mustahil bagi Tuhan. Zon, sangka. Sangka pun ada peratusan ketidakpastian, walaupun beratnya lebih berat pada lebih pada 50 kata, orang panggil zon. Waham, sangkaan yang kurang, iaitu kurang daripada 50, kita panggil waham. Walaupun ada tahu, tapi banyaknya tidak tahu dan tidak jelas, maka itu semua termasuk pada makna jahil. Li'annaha mana li'annaha tu? Allazi fi ma', kembali kepada al-mazkurat lah, syak, zon dan waham itu. La yankashifu bihal ma'lumu, tidak tersingkap dengannya perkara maklum. Kalau zon, adakah nyata? Kalau kita sekadar zon, tak nyata sepenuhnya. Syak lagilah, waham lagilah. Tidak tersingkap daripadanya perkara maklum. Ala ma huwa bihi,
atas apa yang adalah maklum di atas dengannya, tidak tersingkap maklum dengan sifat yang sebenar, dengan hakikat sebenarnya. Maknanya kita tak yakin betul-betul. Tu jahil jugalah tu, lawan bagi ilmu. Wa kadza kaunul ilmi daruriyan, demikianlah juga yakni mustahil keadaan ilmu itu daruriyan. Ilmu tu daruri, ilmu yang boleh secara daruri, secara tanpa perlu fikir. Ilmu yang boleh tanpa secara fikir. Makna daruri secara langsung, darurah langsung. Jadi di sini kalau dalam hasyiah Syekh Syarqawi dia bincanglah daruri beza dengan nazari je lah. Daruri ni makna yang tahu dengan cara mudah, biasa kita terjemah gitulah. Nazari yang tahu dengan cara kita meneliti, nazar, kita memerhati dan meneliti, itu nazari. Badihi tu tahu secara badihi. Okay. Badihi tu tahu secara mudah kok. Tahu secara mudah juga. Okey. Jadi di sini apa bezanya? Dalam hasyiah disebutlah kadang-kadang daruri dan badihi ni setengah daripada kitab dia gabung sekali. Maknanya lawan bagi nazari, iaitu daruri dan badihi. Maknanya tahu secara tanpa perlu penelitian dan pemikiran, tahu secara langsung. Cumanya daruri ni tahu dengan sebab keterpaksaan, sendiri tahu. Terpaksa. Macam ada kita ni tahu ada kita ni secara daruri tak? Daruri makna ada kena fikir. Saya ada tak Sekejap nak fikir kejap. Beri masa. Beri masa 2 minit saya nak fikir. Saya ni ada ke tak? Kita terdorong dan keterpaksaan benda tu, ilmu ada sendiri. Dia makna tak perlu renung tu kan. Badihi tu yang tahu sendiri dengan badahatan, secara cepat atau secara langsung. Dia dekat-dekat sebenarnya. Jadi pembahagian tu setengah ulama dia kira sekali. Badahah ni makna dengan la yatawaqqafu ala hadathin wala tajrubah, secara langsung, secara cepat. Okey. Dalam hasyiah dibincang panjang lagi lah, tapi pembincangan tu pun maknanya kembali kepada hasilnya benda itu lawan bagi nazari. Cuma yang nak membezakan tu ada dengan tafsiran-tafsiran yang dihuraikan oleh Syekh Syarqawi. Jadi kita nak ambil mudahnya, badahatan ni makna secara langsung kita dapat faham. Daruri pun begitu juga ni. Tapi kalau kita nak bezakan, makna yang kita terpaksa, benda itu tertanam dan keterpaksaan tahu kita tanpa perlu kita fikir panjang. Kedua-duanya lawan bagi nazari, lawan bagi nazari. Okey. Wa kadza kaunul ilmi daruriyan wa nazariyan au badihiyan. Mustahil juga Allah Taala ilmu dia tu ilmu daruri, tahu langsung. Tak boleh juga. Sebab makna daruri itu makna darar dengan makna keterpaksaan ataupun kemudaratan pun ada. Jadi Tuhan walaupun daruri itu makna pada makhluk ini kita tahu tanpa perlu fikir. Tak? Tapi adakah Allah Ta'ala boleh kita istilahkan dan nisbahkan Tuhan, ilmu Tuhan itu ilmu daruri? Tak boleh juga. Jadi sifat daruri ni sifat ilmu makhluk je. Walaupun Tuhan tahu, tak perlu mikir, tak perlu meneliti, kerana Tuhan tahu langsung tu. Tapi ilmu Tuhan yang langsung itu, yang azali itu, tidak dipanggil ilmu daruri. Begitulah juga badihi, tahu dengan secara cepat, tangkas. Itu juga mustahil. Sebab apa? Sebab dia ada makna yang tidak layak dengan Tuhan. Badahatan. Jadi itu mustahil juga ilmu Tuhan itu
secara daruri atau nazari atau badihiyan. Fa inna hadza kullahu, kerana ini semuanya fi ma'nal jahli, termasuk pada pengertian jahil juga. Li'annal ilman nazariyya, kerana ilmu nazari yasbiquhul jahlu, mendahuluinya oleh jahil. Ilmu yang dapat dengan cara kita meneliti dan memerhati, maknanya kita tak tahu sehingga kita kena pergi fikir dulu, kita kena buat penelitian baru tahu. Maknanya sebelum tu tak tahu, mendahuluinya oleh jahil. Wa kadza ma utifa alaihi, demikianlah juga yang diataskan ke atasnya. Yang diataskan ke atasnya iaitu darurian, badihian. Kenapa? Kerana pada makna daruri badihi itu tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wal mautu diddul hayah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Tanya live ada soalan live ada ada sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu